的朋友，祝你是我最亲爱的伴侣。我的心在天天追想着你，渴望见到你的面。在我人生的每一个台阶，在我人生的每一个小站，你的手中是在缠拉着我，把我带在你身边，告诉我当初的路，没有花香是往前。你爱何等的长阔深高，我心发出惊叹。有了主还要什么？我心与主心相连，我一起是要跟随主，永不改变。Kaulah Tuhan sahabat yang terbaik, Tuhan kaulah kekasih jiwaku. Tiap hari hatiku mengenangmu, rindu pandang wajahmu. Di setiap saat kehidupanku, di setiap perhentian jalanku, tanganmu selalu menopangku, bawaku ke sisimu. Kau memimpin langkahku, melampaui kegelapan, betapa dalam dan luas kasih-Mu, jiwaku memuji-Mu. Tuhan kaulah segalanya, hatiku berpaut padamu. Ku kan melangkah mengikut Kau Tuhan sampai selamanya. 有了主还要什么？我心与主心相连，我一起是要跟随主，永不改变，永不改变。Sampai selamanya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 主内的姐妹们平安， Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita masih boleh berkumpul bersama-sama sekalipun secara online. 纵然还在线上，由于神的保守，我们还可以在这里聚会。 Pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. 这时候我们要听神的话语， Mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu berdoa. 我们先来做一个祷告，预备心。 Bapa
Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan pada kami. 主啊，感谢你还给我们机会， Pada saat ini kami, ibu-ibu komisi wanita, mau mendengarkan firman-Mu. 这时候姐妹团契的姐妹们要听你的话语， Sebagaimana Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan terus-menerus mendengarkan firman-Mu. 就好像玛利亚坐在主耶稣脚前，不断的聆听你的话语。 Biarkanlah kami juga seperti itu, mempunyai hati yang untuk terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. 求神赐给我们有这样的心意，就是不断的愿意听你的话语。 Sehingga ketika kami dekat dengan Tuhan, maka ada harapan yang besar bagi kami. 就是当我们靠近你的时候，亲近你的时候，在我们内心里面满有盼望。 Ketika kami dekat dengan Tuhan Yesus, maka kami bisa memaknai hidup kami dengan luar biasa. 当我们靠近亲近神的时候，我们晓得我们生活上的意义是什么。 Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga menerjemahkannya. 求神赐福给无论是传讲信息的、翻译的， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督圣名祈求的，阿门。 Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti mengalami yang namanya pergantian hidup. 主内的姐妹们，在我们经历人生的路途当中，我们一定有这个生活的改变。 Baik dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, semuanya mengalami pergantian hidup. 就是从婴孩、少年、青年，一直到我们现在岁数，都在不断的生活上有改变。 Mungkin kalau pada masa muda kita mengalami pergantian hidup yang sangat menyenangkan. 也许我们年少的时候，我们生活的改变是非常的让我们喜悦。 Tetapi pada masa tua atau pada masa lanjut usia, ada satu pergantian hidup yang harus kita lalui. 但是在我们进入年纪老迈的时候，有一个生活的改变是我们一定要经历的。 Dan seringkali orang menganggap pergantian hidup di masa tua ini adalah pergantian hidup yang sangat tidak menyenangkan. 很多人觉得在这个年纪老迈的生活的改变是不让人喜悦的。 Bisa jadi kita mengalami perubahan fisik di dalam tubuh kita, 我们经历的就是我们身体有一些的变化， di mana kekuatan fisik kita mungkin mulai melemah, 我们身体的健康已经慢慢衰退， penglihatan kita mulai rabun, 我们的眼睛也开始模糊了， rambut kita mulai putih dan mungkin begitu banyak penyakit mulai datang. 我们的头发也飞白了，也许我们身体还有其他的疾病。 Dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, masa tua bukan hanya soal bicara tentang pergantian hidup secara fisik. 说到年长的，不单单是身体上的变化而已， Ada juga yang namanya perubahan komunitas dan sosial di masa tua seseorang. 就是在我们进入年老的时候，我们的社交以及我们的团契也有一些的变化。 Mungkin ketika kita muda, kita dulunya hidup dalam komunitas, dalam sebuah keluarga yang hangat. 也许我们年轻的时候，我们的这个社交，我们家庭的关系非常的融洽、温暖。 Tapi sekarang mungkin kita harus mengalami yang namanya kesepian. 也许现在进入年长的时候，我们经历的是孤单。 Kenapa kita bisa mengalami kesepian di masa tua? 为什么我们在年老的时候会觉得孤单呢？ Karena bisa saja anak-anak kita mungkin sibuk dengan kerjaannya di luar negeri. 也许我们的孩子们在外面工作了， Dan cucu cicit kita pun mungkin kuliah juga ke luar negeri. 也许我们的子孙们都在外面的，在别个地方上学工作。 Dan yang terburuk mungkin pasangan kita itu lebih duluan dipanggil oleh Tuhan. 更可悲的是，可能是我们的另一半比我们先走， Sehingga kita kembali menjadi seorang diri. 所以我们就好像自己成为一个人了。 Sekalipun masih ada anak cucu, tapi mungkin mereka hanya setahun sekali atau setahun 2 kali mengunjungi kita. 也许我们有子孙，但是他们跟我们聚在一起的时间可能只是1年1次而已。 Saudara, ini adalah kondisi yang nyata di mana ketika saya pelayanan di dalam komunitas lansia, banyak orang-orang lanjut usia yang mengalami hal seperti ini. 当我在这个年纪老迈的团契里面侍奉的时候，很多老年人都有这样的说法。 Dan merasa kesepian ini sebenarnya jauh lebih berat dibandingkan perubahan secara fisik yang merosot. 这个在感觉孤独感比我们身体上的健康的衰退更严重。 Tetapi firman Tuhan mengatakan pada kita, bagaimanapun keadaan kita atau pergantian hidup yang kita alami, tetap kita harus memaknai masa tua kita di dalam Kristus. 但是圣经里面告诉我们，纵然我们在面对这个生活上的改变，无论到什么状况，我们一定要仰赖神的话。
bukan hanya sebatas memaknai secara biasa, tetapi firman Tuhan mengatakan harus memaknainya dengan penuh pengharapan di dalam Kristus. 我们不单单只是明白而已，但是我们真正的是要在神里面把所有的寄托、盼望放在神的话语当中。 Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 71 ayat 5, mari kita sama-sama membukanya. 我们打开我们的圣经，在诗篇第71章第5节里。 Mazmur pasal 71 ayat 5 mengatakan, sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. 这里说主耶和华，你是我所盼望的，从我年幼，你是我们依靠的。 Mazmur ini mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah pengharapan kita sejak dahulu kala. 这里告诉我们，从我们年幼，主就是我们的盼望。 Sejak masa muda kita. 从我们年幼， Jadi saudara ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari masa muda kita sampai kita ada saat ini, sampai usia kita saat ini, Tuhan Kristus Yesus itu tetap menjadi sumber pengharapan kita. 就是从我们年幼直到我们现在的岁数，我们相信神一定已经与我们同在了。 Kebenaran firman Tuhan ini harusnya menjadi satu landasan yang kokoh di dalam kehidupan kita. 这个神的信息应该成为我们走到今天岁数的根基。 Sekalipun mungkin seperti yang saya katakan di awal tadi, kita mengalami yang namanya perubahan fisik yang mulai merosot. 就好像我刚才说到的，也许我们的身体状况已经衰退了， Dan juga mungkin kita mengalami perubahan komunitas, kita mulai merasa kesepian. 我们的团契的这个私交也有一些的变化，以至于我们感觉到孤单。 Tapi melewati semua perubahan itu, ketika kita mempunyai harapan seperti yang difirmankan di Mazmur 71 ayat 5 ini, 当我们走过这些的时候，但是我们的信心是基于刚才我们读的诗篇的第71章5节的这个经节的时候， maka kita akan tetap merasa kuat, aman, tenang di tengah segala pergantian hidup yang kita alami. 就是我们依靠我们的耶和华，纵然我们走过很多的风波、很多的问题，但是我们的心是平安的。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang tua yang merasa kesepian, itu seringkali pengen mencari teman untuk diajak bicara. 姐妹们，很多我们已经有岁数的，觉得孤单的时候，我们希望有人跟我们谈话。 Setiap kali saya pelayanan ke dalam pelayanan orang tua, membesuk orang-orang tua, mereka bisa bicara dengan kita 2 jam lebih, bahkan lebih 3 jam lebih, sekalipun kita bukan anak mereka. 有时候以前当我在做一个探访到有年纪的岁数的弟兄姊妹们的家，这些老年人会向我诉说很多的问题，甚至会有超过2个小时、3个小时，他们都愿意跟我们说话。纵然我自己不是他们的谁， Mengapa bisa demikian, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? 姐妹们为什么会这样呢？ Maka mereka bisa terbuka kepada kita menceritakan apa saja. 他们可以向我敞开他们内心里面无论是什么问题，他们都愿意说出来。 Mengapa bisa demikian? 为什么会这样呢？ Karena setiap kita memang butuh yang namanya komunitas, butuh orang-orang di sekeliling kita untuk mendukung dan mendengarkan kita. 因为我们成为人，我们是群体的，我们希望我们周遭有人更愿意跟我们分享，我们也愿意把我们的跟他们分享。 Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita, sekalipun di masa tua kita merasa kesepian, kita perlu mengingat bahwasanya kita tidak pernah sendirian. 姐妹们，纵然我们现在已经进入到年纪老迈的岁数，我们一定要相信，我们不是孤单一人。 Mengapa kita tidak pernah sendirian? Karena sekalipun semua orang meninggalkan kita, ada Yesus Kristus yang terus-menerus menjadi sahabat kita. 我们要明白，也要了解，纵然我们周遭的人都离开我们，甚至看起来只剩下我们一个人，我们要相信，我们的主耶稣与我们同在。 Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. 在耶利米书第29章11节里，这里说到。 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 这里告诉我们，耶和华说：“我知道你向我所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。”
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mempunyai rencana dan tujuan yang baik dalam hidup kita. 姐妹们，主耶稣在我们生活上有美好的旨意。 Mungkin ada orang yang bilang, kalau sudah tua itu nggak bisa apa-apa lagi. 也许有人说年纪老迈的不能做什么了， Tetapi sebenarnya itu adalah hal yang keliru. 其实这是错误的观点。 Karena sekalipun kita berada di dalam fase masa tua atau lanjut usia, ada banyak hal yang Tuhan sebenarnya sedang rancang di dalam kehidupan kita. 我们晓得，纵然我们已经年纪老迈的，神在我们生活上还是有他的旨意。 Dan firman Tuhan mengatakan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang damai sejahtera. 就是神赐下的旨意是让我们平安的旨意。 Rancangan itu juga adalah rancangan yang penuh sukacita sehingga memberikan kita hari depan yang penuh harapan. 他赐给我们旨意是充满喜乐的，以致我们的指望是喜乐的指望。 Apakah kita memaknai hal ini? 我们明白这件事吗？ Kembali ke soal yang tadi di mana saya mengatakan mungkin banyak orang tua yang merasa kesepian karena ditinggalkan oleh anak atau cucu kandungnya sendiri. 就好像刚才我所说的，前面提到的，有的时候可能我们当中有很多姐妹，我们的子子孙孙离开我们了。 Tetapi hal ini bukan menjadi alasan kita untuk mengasihani diri kita sendiri. 这件事不应该让我们自己觉得可怜自怜， Bukan menjadi alasan kita untuk bersedih dan berputus asa. 不是理由让我们觉得悲伤或者是觉得绝望了。 Karena firman Tuhan mengatakan ada Kristus Yesus yang terus-menerus menyertai kita dan memberikan kita harapan dari muda sampai tua dan sampai selama-lamanya. 因为主耶稣已经承诺了、应许了，纵然我们从年幼直到现在，他与我们同在。 Kemudian yang kedua, sekalipun mungkin keluarga kandung kita itu mempunyai kesibukannya masing-masing, ibu-ibu yang di dalam fase masa tua masih bisa berkontribusi di dalam bergereja. 姐妹们，纵然可能我们的亲戚朋友不在我们身边，但是我们可以在教会里有团契，我们也可以在教会里有所贡献。 Di dalam gereja kita bisa bertemu dengan komunitas saudara seiman. 在教会里，我们可以碰到我们的肢体，就是我们彼此的弟兄姊妹。 Apakah kita menganggap saudara seiman yang ada di sekeliling kita itu juga sebagai keluarga kita sendiri? 我们曾否觉得我们周遭的弟兄姊妹就好像我们亲生的弟兄姊妹这样呢？ Jika kita tidak menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga kita, ya pasti kita akan merasa kesepian. 假如我们不把他们当成是我们的亲戚、我们的朋友，我们一定会感觉到非常的孤单。 Tapi ketika kita menganggap orang-orang yang di sekeliling kita, anggota-anggota tubuh Kristus ini adalah keluarga saya juga, maka kita tidak akan pernah merasa kesepian. 假如我们诚恳地把他们当成是我们主内的肢体，也是我们的最亲的亲朋戚友，我们永远不会觉得孤单的。 Seperti yang saya katakan contoh tadi juga, di mana ketika kita hamba Tuhan besuk ke rumah orang tua, mereka bisa cerita 2-3 jam tentang pengalaman hidup mereka. 就像传道的经历，就是他到探访在养老院的许多的老年人，他们可以当刚刚来的这些传道人是可以畅所欲谈的，把他们的心思意念告诉传道。 Orang tua ini merasa tidak kesepian karena dia merasa orang-orang dari gereja itu ada perhatian kepadanya. 他们不会觉得孤单，也觉得不好意思，因为他们总觉得教会里的弟兄姊妹是非常熟悉的。 Dan kita yang dari tim hamba Tuhan yang muda-muda juga merasa diuntungkan karena dari cerita orang tua tersebut kita bisa dapat banyak pengalaman hidup. 我们成为年少的传道人，到探访到老年人那里去探访，我们也可以得到很多的经历。 Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bukankah hal ini sebenarnya adalah rancangan Tuhan di dalam hidup kita? Sekalipun kita di dalam masa tua, Tuhan ternyata masih merancang kita untuk melayani Tuhan. 姐妹们，纵然我们进入到年纪老迈的时候，神还要使用我们，在他的旨意当中，我们还是有份的。 Orang tua ternyata bisa berkontribusi di dalam bercerita membagikan pengalaman hidupnya. 老的弟兄姊妹们可以分享他们的经历给年少的，这也是一个贡献。 Bukankah ini adalah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita? 这也是神在我们生活上的一种旨意。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memikirkan sekarang, apa sih sebenarnya rancangan Tuhan yang sedang Tuhan ingin saya lakukan? 姐妹们，现在我们思考，到底神在我生活上要给我什么旨意？
Daripada kita berputus asa di dalam segala masalah kita, marilah kita melihat di dalam sudut pandang yang positif. Kalau sebenarnya sekalipun dalam masa tua, Tuhan sebenarnya merancang ada yang masih bisa saya lakukan. 好过我们自怜，好过我们觉得自己很孤单，我们更好在主里面，把盼望放在主里面，我们可以看到神，你要在我身上到底有什么旨意。 Hal ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan itu menunjukkan segala sesuatu baik dan tujuannya baik adanya. 我们要晓得神在我们生活上所有的意念都是好的。 Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 kita membacanya. 在罗马书第8章28节，我们可以这里读到。 Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam diri kita. 弟兄姊妹们，我们晓得神在我们所有他的儿女当中，要我们有动工。 Tuhan juga bekerja di dalam segala waktu dan segala zaman. 在历世历代没有时间的限制，神都在动工，有所作为。 Termasuk mungkin di dalam masa tua kita yang harus mengalami pergantian hidup. 也许我们在生活上的变化，就是在现在年纪老迈的时候。 Oleh karena itu, marilah kita peka terhadap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. 让我们在生活上对神的旨意是非常敏锐的。 Apa yang ingin Tuhan kita lakukan bagi gereja kita? 神要我们在我们的教会里做些什么？ Karena firman Tuhan tadi di Roma mengatakan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 因为在罗马书我们刚刚读的，神告诉我们，所有的一切都互相效力，为我们带来益处。 Kebaikan bagi siapa? 为谁带来益处呢？ Yaitu bagi setiap orang yang mengasihi Dia. 就是为所有爱神的人， Bagi setiap orang yang mengasihi Kristus, yang terpanggil sesuai dengan rencana Kristus. 就是按照神呼召我们，按照他的旨意，所以神会赐给我们这个喜乐。 Oleh karena itu dari ayat ini kita perlu merenungkan secara mendalam, apakah saya adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus? 接着这些经文，我们要自己审查：我是爱主的人吗？ Apakah saya merasa terpanggil untuk melayani Tuhan? 我有没有这个觉得被呼召要侍奉神呢？ Orang yang mengasihi Kristus pasti dia akan terpanggil untuk melayani. 一个爱神的人一定会被呼召来侍奉他。 Tidak ada kata pensiun di dalam pelayanan. 在师傅上没有这个退休这个字， Oleh karena itu tidak peduli berapapun umur kita, kita terus-menerus terpanggil untuk menggenapi rencana Allah. 所以无论我们现在的岁数是多少，我们有被呼召，就是要侍奉神。 Apa rencana Allah itu yang harus kita genapi? 神要我们怎么样回应他的旨意？ Mungkin bagi setiap kita itu semuanya berbeda-beda. 也许我们每个人的这个神的旨意是不相同的， Tetapi rencana Allah yang ingin kita genapi, yang Tuhan ingin kita genapi, itu semuanya mempunyai satu konsep yang sama. 但是神要我们每个弟兄姊妹们要附上这个，要完成这个神的旨意，只有一个基本的要求，就是 Yaitu suatu rencana yang baik, yang memuliakan Tuhan, di mana melalui pekerjaan kita, orang-orang mendapatkan berkat dan bisa mengenal Tuhan lebih dalam. 就是借着我们所做的、我们所传的、我们所行的，能够看到神的美好，神在我们生活上所显出的美好。 Apakah kita sudah melakukan hal ini? 我们做了这件事吗？ Jika sudah, apakah kita terus-menerus melakukan hal ini dengan tekun di dalam masa hidup kita? 在我们这个生活当中，我们做了这件事吗？殷勤的做吗？持续的做吗？ Ini menjadi perenungan yang mendalam untuk kita bersama. 这应该是可以让我们非常深层的来思考。 Ibu-ibu yang kasih Tuhan, Pengkhotbah 12 mengatakan di dalam ayat yang pertama, 这里传道书12章第1节告诉我们： Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya.
所以在传道书12章第1节，这里告诉我们：你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主。 Pengkhotbah ini mengajarkan kita kalau kita harus mengingat penciptaan kita sejak masa muda kita. 传道书这里告诉我们应该在年幼的时候已经可以思考我们的神。 Sebelum tiba hari-hari yang malang, apa hari yang malang itu? 就是在这些不好的日子临近我们之前，什么是叫做不好的日子呢？ Di situ dikatakan yaitu hari yang tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. 这里所说的就是在我毫无喜乐的那些日子。 Apa maksud dari hari yang tak ada kesenangan itu? 毫无喜乐的日子是什么意思呢？ Tentunya mungkin kita semua tahu jawabannya, yaitu itu adalah pergantian hidup di masa tua. 这个意味着，就是我们不舒服的日子，我们不喜乐的日子，就是这些生活上的改变。 Jikalau ibu-ibu bertanya kepada semua orang, siapa yang ingin cepat-cepat tua? 假如姐妹们，你问所有的人，问每一个人，谁愿意这么快就年老的？ Berapa banyak orang yang menjawab saya mau? 有多少人愿意回答说我要？ Rata-rata atau hampir semuanya pasti jawab nggak mau. 差不多超过所有的人回答一定我不想这么快变老。 Bahkan kalau bisa pun saya ingin selamanya muda. 假如可以的话，我要永远年轻。 Karena banyak orang memiliki pandangan kalau masa tua itu adalah masa yang sengsara, nggak ada kesenangan di dalamnya. 因为有很多人的观点就是进入年长的时候、年老的时候，一定不是一个有喜乐的日子了。 Dalam pengalaman saya bertahun-tahun di tempat pelayanan sebelumnya, saya juga sudah melihat banyak pergantian hidup yang dialami oleh orang-orang lanjut usia. 在我长时间的侍奉年老人的时候，我看到在生活上的变化会为他们带来很多他们不喜悦的。 Seperti yang saya katakan tadi, mereka benar-benar mengalami kesepian, ditinggal oleh orang yang dikasihi, sakit-sakitan, dan sampai ada yang terbaring dan tidak bisa jalan lagi. 就是因为年纪老迈，我们身体上的衰退，有的时候可能也会非常的寂寞、孤单，甚至有的只能躺在床上，什么都不能做。 Ketika saya kunjungan kepada orang tua yang sudah terbaring ini dan saya bertanya sebelum pulang, apa yang mau didoakan I? 当我在探访这些躺在床上的病人姐妹的时候，我会问她：“老姐妹，你要我为你做什么代祷？” Biasanya umumnya kan orang jawab doakanlah supaya saya sehat, saya bisa sembuh dan lain-lain. 通常大多数的年老人会向我要求你为我祷告，让我的健康可以更好、更快的健康起来。 Tapi satu hal yang mengagetkan saya adalah pada waktu itu ibu tersebut menjawab, doakanlah saya supaya saya cepat pergi, cepat 但 meninggal. 是有一个老姐妹向我要求的祷告，就是求你恳求神把我快快接去吧。 Mengapa bisa demikian? 为什么这样呢？ Mengapa bisa ada orang yang berdoa supaya cepat meninggal? 为什么有人祈求更快的可以去世？ Sebenarnya ada dua faktor. 其实有两个alasan 理由。 Alasan yang pertama adalah mungkin karena orang tersebut ingin cepat-cepat bertemu dengan Tuhan di surga, seperti Rasul Paulus. 也许这个老姐妹好像保罗，愿意很快的、尽快的可以与主相见。 Tapi alasan yang kedua bisa jadi ibu tersebut sudah sangat putus asa karena tidak bisa apa-apa lagi, hanya bisa terbaring di tempat tidur. 第二个理由，可能这个姐妹觉得我已经什么都没有用了，我只能躺着在这里等死而已。 Bisa jadi karena merasa sudah sangat bosan sekali, ya udahlah, bagusan ambil saja nyawaku ya Tuhan. 也许她会觉得主啊，我已经无能为力、无所作为了，你把我带去吧。 Melalui kejadian ini, saya juga sebenarnya berpikir di dalam hati saya. 接着这件事，我心里面也在思考。 Tuhan, nanti kalau saya tua, tolonglah jangan izinkan saya seperti itu. 我告诉神说，我向神祈求说，神啊，假如我年纪老迈了，求你不要这样对我。 Itu pasti sangat bosan, sangat menderita, dan bahkan yang jaganya pun menderita. 那是非常痛苦的，也非常难熬的日子。我相信照顾我们这样状况的人也非常的难过。 Tuhan, kalau bisa nanti kalau saya tua, kau mau panggil saya Tuhan, kalau bisa hari ini tidur, besoknya tiba-tiba udah sampai di surga.
主啊，假如可以的话，我正在睡觉的时候，我就已经跟你见面了。 Tetapi kan kita nggak bisa mengatur Tuhan kan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 姐妹们，当然我们不能够指使神这样做那样做。 Kalau misalnya kita ditempatkan pada posisi seperti itu, kita di dalam masa tua kita udah terbaring, tidak bisa apa-apa lagi, hanya bisa tidur makan, kira-kira apa yang harus kita maknai? Bagaimana kita bisa seperti yang firman Tuhan katakan tadi, berpengharapan sementara kita sudah sangat lemah dan tidak berdaya. 假如姐妹们有一天我们躺卧在床上，什么都不能做的时候，我们只能吃，只能喝，就这样每一天在过日子。我们会想到底神在我这样的状况之下有什么旨意我可以回应的呢？ Mungkin sebagian besar orang menjawab, oh iya ya, nggak ada lagi yang bisa dimaknai. Memang benar-benar ini kondisi yang putus asa. 也许有的人会说，这样的状况是让人非常绝望的，没有什么我可以做到了。 Mungkin juga ada yang jawab, oh iya ya, ini mah kasihan juga mungkin anak atau cucu yang menjaganya. Mungkin ada yang pilih sampai udahlah suntik eutanasi atau suntik mati. 也许有人说，连照顾的人都这样的厌烦，或者是这样的可怜，好不好？我们可以申请一个可以申请早死的方式。 Tapi ibu-ibu yang kasih Tuhan, bukankah kita tidak bisa melangkahi kehendak Tuhan seperti itu? 姐妹们，我们不可以越过神的旨意。 Sekalipun kita terbaring lemah di tempat tidur, 纵然我们软弱到躺在床上而已， sebenarnya masih ada yang bisa kita lakukan kok. 其实我们还可以做一些事情。 Kita terbaring di tempat tidur, kita masih bisa berbicara dan kemudian menyatakan Injil kepada keluarga kita yang belum percaya. 也许我们躺在床上的时候，我们可以说话，我们可以把这个信息告诉我们周遭的人，我们的亲朋戚友。 Atau sekalipun kita terbaring kemudian sekalipun stroke dan tidak bisa berbicara apa-apa lagi, 纵然我们躺在床上，是因为我们中风了，不能说话了。 ada pelajaran yang bisa dipetik dari orang-orang di sekitar yang menjaga orang tersebut. 我们可以从我们照顾我们周遭的这些照顾我们的人，我们可以从他那里得到许多的功课。 Bisa jadi hidup kita menjadi saksi bisu yang tidak bisa berbicara, tetapi dengan hidup kita, kondisi kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus. 但是接着我们不能好像什么不能做的时候，我们可以有个见证，就是我们仰赖的是主耶稣基督。 Jadi tidak ada alasan untuk tidak memaknai hidup dengan penuh pengharapan. 所以我们不能够绝望的来进行我们的生活。 Sesulit apapun keadaan kita, sesulit apapun kondisi pergantian hidup yang kita alami, selalu ada alasan untuk memaknai hidup dengan penuh pengharapan. 纵然我们过的日子非常的看起来是很难熬了，很难过下去的，但是我们要记一个，就是我们的生活是应该要蛮有盼望的。 Bahkan saya melihat justru di dalam masa-masa tua ini ada banyak sekali orang tua yang mengalami pergantian hidup yang luar biasa. 我看到很多纵然在年纪老迈、生活改变的时候，很多人的改变是让我很吃惊的。 Pergantian hidup apa itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? 姐妹们，怎么样的生活改变呢？ Yaitu pergantian iman kepercayaan mereka. 就是我们的信心改变了。 Ketika mereka pada waktu masa mudanya berkali-kali diinjili, suruh datang ke gereja, ayo minta pelayanan, tidak mau. 有的时候我们在教会里已经参加聚会很久了，有牧师传道要我们侍奉的时候，我们说不能，还不是时候。 Ketika masih muda, masih energik, seluruh tubuh fisik masih sebenarnya bisa dipakai untuk melayani Tuhan dan diminta didoakan untuk pelayanan terlibat di gereja, untuk percaya Yesus, tidak mau. 很多时候，当我们还年少年轻，我们身体力壮，有人要请我们为我们祷告，让我们进到教会里参加聚会的，我们常常都拒绝了。 Tapi ketika tiba di masa tua, di masa lanjut usia, 但是当我们进到年老的时候， mengalami pergantian hidup yang berat mungkin diizinkan Tuhan. 也许在神的允许之下，我们的生活改变的很大的变化。
Mungkin diizinkan untuk mengalami kemerosotan fisik sampai hanya bisa terbaring di tempat tidur. 也许在神的引领之下，我们现在病到要躺在床上而已。 Atau mungkin seluruh mulut pun nggak bisa berbicara lagi karena stroke. 也许因为瘫痪，我们不能够说，连一句话都说不出来。 Tapi dalam kondisi yang seperti itu, ketika hamba Tuhan datang untuk mendoakan dan mengabarkan Injil, 但是当这个时候有牧子传道来向我们传福音的时候， orang tua tersebut bisa meneteskan air mata. 这个无助的老人能够流下眼泪。 Bukankah ini menandakan sebenarnya orang tua yang menangis tersebut, dia bisa mengerti apa yang kita ucapkan? 这个好像无能为力的老人，当他听到这些信息还会流眼泪的时候，我相信他是晓得我们说的是什么。 Sekalipun mulutnya itu tidak bisa digerakkan atau tidak bisa ngobrol lagi, tidak bisa merespon, 也许他嘴巴不能回应你，也不能够有什么反应了， tapi dia bisa meneteskan air mata. 但是他还是会流眼泪。 Mengapa bisa meneteskan air mata? 为什么他还会流眼泪呢？ Tentunya karena Injil Kristus Yesus yang menyentuh hati orang tersebut. 当然是神的信息、神的福音让他感动了， Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang tersebut. 就是圣灵在这个老年人的心里面动工了。 Sehingga orang tersebut mungkin bisa berpikir di dalam hatinya, kenapa ya saya dari dulu sejak masih muda tidak mau percaya Yesus dan tidak melayani Tuhan? 可能这老人会想后悔了，为什么我在身体状况非常好的时候，我不侍奉神，我不敬拜神，我不接受神呢？ Dan bisa jadi ketika dikabarkan Injil pada masa tuanya dan orang tersebut menangis dan mengalami jamahan Roh Kudus, terjadi pertobatan di situ. 也许就是在那个时候，在年纪老迈无能为力的时候，圣灵动工在他心里，当时他就接受了。 Yang dulunya tidak mau percaya kepada Yesus, sekarang menjadi sangat lembut hatinya mau percaya Yesus. 以前是刚硬着心不愿意接受神，但是现在他的心因圣灵的感动非常温柔了、温暖了，而且他愿意接受神了。 Yang dulunya mengandalkan kekuatan sendiri, sekarang menjadi mengandalkan Tuhan Yesus. 以前他仗赖的是自己的能力，但是现在他仰望的是神的能力。 Bukankah ini adalah pergantian hidup yang sangat luar biasa, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? 姐妹们，这不是非常棒的生活上的改变吗？ Bayangkan kalau tidak ada pergantian hidup seperti itu, mungkin orang tua yang keras tersebut sampai matinya tidak percaya Yesus masuk neraka. 也许不是因为身体上的软弱，这个人大概永远都不会接受神，甚至他的灵魂会下到地狱里去。 Tapi karena dengan izin dari Tuhan dan jamahan Roh Kudus, Tuhan mengizinkan orang tersebut mengalami pergantian hidup di masa tuanya. 但是借着神的允许，这个老年人在生活上改变的这样厉害的时候，神允许他接受福音。 Sekalipun fisiknya itu merosot, tetapi imannya itu malah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. 纵然他的身体状况衰退了，但是他的灵命是成熟了、成长了，可以接受耶稣了。 Sekalipun mungkin di masa tua kita terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi imannya yang percaya kepada Yesus itu menjadi jaminan bahwasanya ketika dia meninggal, dia tidak akan binasa, tetapi mendapatkan hidup yang kekal di surga bersama dengan Kristus. 纵然可能我们会得到一些不能被医治的疾病，但是我们深信我们的盼望在于神，直到有一天我们过世，我们会与神相聚在天国里。 Bukankah ini adalah pergantian hidup yang sangat luar biasa? 姐妹们，这不是生活上非常棒的改变吗？ Inilah yang namanya rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh harapan. 这就是神的旨意，是充满旨意的。 Mengapa penuh harapan? 为什么充满旨意呢？ Karena kita memandangnya dari sudut pandang kekekalan, bukan hanya dari sudut pandang kehidupan di dunia ini saja. 因为我们是从天国的角度看，而不是从我们生活上的角度看这件事。 Dan dari cerita yang saya bagikan ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan kepada orang tua itu sama sekali tidak bisa dianggap remeh. 从这件事，姐妹们，我觉得探访老人、侍奉老人这件事是不可以删除掉的。 Karena banyak orang mungkin yang pada masa mudanya itu keras hatinya dan tidak mau menerima Yesus. 也许很多人在他年轻力壮的时候，他们拒绝神，不愿意接受神。
tapi di masa tuanya itu terjadi pergantian hidup dan mau menerima Yesus. 也许在他们年老的时候，他们生活改变了很大，所以他们愿意接受神了。 Jadi komunitas pelayanan lanjut usia ini juga adalah sesuatu yang sangat penting. 所以一个探访或者是侍奉老人的团契是非常重要的。 Lalu pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang terlibat di dalam pelayanan ini untuk mengabarkan Injil kepada orang tua? 问题是谁愿意参与这样的侍奉，谁愿意参与这样的团契，来带领老年人相信耶稣呢？ Maka saya harus katakan bukan hanya hamba Tuhan. 再一次的，我强调，不单单只是牧子传道的工。 Di dalam Roma tadi kita sudah membaca yaitu setiap orang yang terpanggil. 在刚才我们读的罗马书，我们读到的就是所有被召的人， Setiap orang yang terpanggil untuk melaksanakan kehendak Tuhan. 被呼召的人一定要进行神的旨意， Termasuk terpanggil untuk mengabarkan Injil pelayanan kepada orang tua. 包括就是把信息传给年纪老迈的弟兄姊妹们。 Ini adalah tugas kita semua bersama. 这就是我们所有的人的任务。 Jika kita mengetahui mungkin ada saudara kita, orang tua kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita yang belum percaya kepada Kristus, 假如我们晓得我们周遭有弟兄姊妹，我们亲戚朋友还没信耶稣的话， mungkin ini kesempatan terakhir kita untuk mengabarkan Injil kepada orang tersebut. 也许这就是最后的机会，我们可以把信息传给他们。 Dan mungkin ini kesempatan terakhir bagi orang tersebut untuk mengalami pergantian hidup, yaitu dari tidak percaya menjadi percaya. 也许这就是他的机会，可以让他的生活改变过来，从不愿意认识神，直到愿意接受神。 Maka apakah kita mempunyai hati yang mengasihi orang-orang yang tidak percaya tersebut agar mereka juga bisa diselamatkan seperti kita? 我们是否有这样的爱心对待这些还没相信的人，以至于他们愿意因为我们的传说、传讲，他们愿意接受神呢？ Mungkin kalau di dalam percakapan yang muda ke yang tua rasanya mungkin ada kurang nyambung. 也许年少的、年轻的跟年老人说话的时候，常常不能够很好的有沟通。 Tapi kalau di dalam satu komunitas, misalnya komunitas lansia, di dalam percakapan pengabaran Injil, saya pikir itu sangat nyambung dan sangat kontekstual sekali. 但是在这个年纪老迈的团契当中，老年人团契当中，我们的沟通会非常融洽的。 Jadi kita sebagai ibu-ibu komisi wanita bisa juga melayani menjadi berkat dengan cara bersaksi. 所以姐妹们，纵然我们年纪老迈，在我们团契当中，我们可以接着做一个侍奉，就是我们可以见证我们自己。 Bersaksilah, kabarkan Injillah kepada orang-orang di sekitar kita mungkin yang seumuran dengan kita yang kita tahu mereka belum benar-benar percaya Yesus. 就是把我们见证怎么样认识神，分享给我们周遭的姐妹们、弟兄们。 也许借着这样，他们可以认识神、接受神。 Ketika kita melakukan hal itu, sebenarnya kita sedang menunjukkan hati saya itu benar-benar mengasihi Kristus, melayani Kristus, dan menggenapi misi apa maunya Yesus. 当我们这样做的时候，我们就回应了神对我们的呼召，神给我们的旨意，神给我们的这个任务。 Maka sebagai penutup, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kesimpulan. 所以要结束这个今天的讲题，我有一个结论。 Sebagaimana di dalam Pengkhotbah 12:1 tadi mengatakan, ingatlah akan menciptamu pada masa mudamu sebelum hari-hari yang malang. 就是你趁着年幼衰败日子尚未来到。 Orang dunia sana menganggap masa tua, pergantian hidup di masa tua, itu adalah hari-hari yang malang. 主外的人觉得这个进入到生活上改变的年纪老迈的人是一个不好的状况。 Orang dunia menganggap pergantian hidup di masa tua itu adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan. 在外邦人觉得进入老迈的年纪是非常让人可怕的，觉得害怕的时刻。 Karena mereka hanya memandang dari kacamata kehidupan di bumi ini saja. 因为他们是从世界上生活的角度来看。 Tapi ketika kita memandang lebih luas, yaitu bukan hanya soal kehidupan di bumi ini, tapi kehidupan di sorga, kehidupan setelah kematian. 但是我们是从另外一个角度看，就是我们在世的日子完了以后，我们有永恒的生命，我们一定要看重这一点。 Maka sebenarnya masa tua adalah masa yang sangat indah.
这么看说来，年纪老迈是非常美好的时刻。 Kenapa sangat indah? Karena kita yang orang percaya itu semakin dekat ke sorga kan? 为什么美好呢？因为我们年纪已经老迈了，我们越接近可以被接回天家的时候了。 Bagi kita yang mengingat pencipta kita, seperti kata pengkhotbah, 就好像传道书说的，当我们纪念神的时候， yaitu bagi kita yang mengingat Kristus dan percaya sepenuhnya kepada Kristus, 当我们纪念主耶稣基督，我们相信主耶稣基督的时候， maka segala pergantian hidup di masa tua itu tidak ada apa-apanya sama kita. 当我们年纪老迈，我们生活变化到什么样，对我们来说没有影响力的。 Kita tetap bisa memaknai hidup kita di masa tua kita. 我们能够好好的在年纪老迈当中生活， Karena kita memandang dari sudut pandang yang luas, yaitu dari sudut pandang kerajaan Allah. 就是我们从更广阔的地点来看，就是天国的地方来看， Dan bukan hanya untuk diri kita sendiri. 不单单只为我自己， Bukan hanya soal, oh saya sudah percaya Yesus, maka nanti kalau saya meninggal, saya masuk surga. 不单单只说我信靠耶稣了，我死过后我一定进到天国，耶稣在一起，不是。 Tetapi ada satu lagi yang seperti saya katakan tadi, saya akan simpulkan di sini, 所以还有一点我要向大家总结的，就是 yaitu bagaimana hidup saya di masa tua itu bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. 就是在我年纪老迈的生活，怎么样可以成为其他人的祝福呢？ Berkat apa yang bisa kita berikan? 我能够带给他们什么祝福呢？ Apakah uang, makanan? 是金钱，是食物吗？ Itu sebenarnya berkat yang bagus. 其实这也是很好的福分，我们可以分享的。 Tapi itu bukan berkat terbaik yang bisa kita berikan. 但这不是我们可以给其他人最好的福分，不是最好的。 Berkat terbaik yang bisa kita berikan adalah melalui hidup kita, melalui ucapan kita, melalui kesaksian kita, orang-orang lain bisa mengenal Yesus. 最好的就是我们的言语行为，我们可以见证我们的生活，让其他的人可以看到我们的生活里面有耶稣，愿意接受耶稣。 Jadi sudah jelas ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 所以的姐妹们，我们明白了吗？ memaknai masa tua kita dengan penuh pengharapan di dalam Yesus. 就是我们经过这个年老的生活，就是以主耶稣为我们的基。 Yaitu yang pertama, berharap kepada Kristus Yesus. Sejak masa muda kita sudah percaya, sampai masa tua kita terus-menerus percaya. 就是在年幼的时候，直到现在我们这样的岁数，我们的盼望只在于神。 Lalu yang kedua adalah bukan hanya bicara diri kita sendiri, tapi di dalam masa tua kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. 第二点，我们不是单单只顾我们自己，但是在年纪老迈的时候，我们可以成为众人的祝福。 Itulah hidup yang penuh makna di dalam Kristus. 这就是在主里面非常有意义的生活。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 来，我们做一个结束祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. 主啊，感谢你，让我们有机会听到你的话语。 Hamba-Mu telah selesai berbicara dan juga menerjemahkannya. 主啊，你的仆人停止说话了，同样的翻译的也禁止了。 Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus-menerus berbicara di dalam hati setiap kami. 求圣灵在我们心田里面不断的向我们说话。 Mungkin setiap kami mempunyai permasalahan dan pergumulan hidup kami masing-masing. 我们各自在生活上一定有纠结，一定有问题。 Bahkan mungkin ada masalah pergumulan yang tidak bisa kami katakan kepada siapapun. 纵然有的是我们生活上的困难，是不能向谁说出来的。 Tapi kami percaya Engkau Yesus adalah sahabat sejati kami. 但是我们相信主耶稣，你是我们的亲朋密友， Engkau senantiasa berada di sisi kami. 你常与我们同在， Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 你从不离开我们。 Oleh karena itu tolong kami untuk tidak pernah berfokus kepada kesulitan-kesulitan kami. 主啊，让我们不专注于我们的困难， Tapi biarlah kami berfokus pada firman Tuhan. 但是我们只专注在你的真理， Firman Tuhan yang hidup yang memberikan kami pengharapan. 就是活的真理，给我们盼望的真理。 Ajari kami Tuhan untuk senantiasa terus-menerus setia dan percaya kepada Yesus. 主啊，你教导我们持续的忠心于你， Dan ajari kami juga Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. 也求神帮助我们，无论我们在哪里，都成为我们周遭人的祝福。 Sehingga dengan demikian kami mempraktekkan firman Tuhan yang kami dengar ini di dalam hidup kami.
以至于我们可以在生活上不单单听到，但是我们可以成为一个行道者。Kami tahu dengan kekuatan sendiri kami tidak mampu. 神让我们晓得，靠着我自己，我什么都不能做。Tapi kami percaya dengan pertolongan dari Roh Kudus, Engkau memampukan kami. 但是靠着圣灵的帮助，我相信我们什么都能做出来。Dan memberikan kami sukacita pengharapan yang luar biasa. 求神赐给我们喜乐、平安的心。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督圣名祈求的， Amin. 阿门。 Amin. Firman Tuhan selesai. Tuhan Yesus memberkati. 我们今天就到此姐妹会，愿神祝福我们每个人。